Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam matematik tingkatan 2 bab 1 topik pola dan jujukan. Standard kandungan 1.3 pola jujukan. Standard pembelajaran 1.3.1 membuat generasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. 1.3.2 menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan. 1.3.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan. Kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra daripada contoh-contoh set soalan yang diberikan. Mari kita imbas semula. Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Pola pula ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Pola bagi suatu jujukan nombor boleh dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk nombor, yang kedua dalam bentuk perkataan, yang ketiga dalam bentuk ungkapan algebra. Mari kita lihat contoh yang pertama. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Kita diberi suatu nombor dengan jujukan 1, 9, 17, 25 dan 33. Kita dapatkan pola dahulu. 1 tambah 8 dapat 9. 9 tambah 8 sama dengan 17. 17 tambah 8 sama dengan 25. 25 tambah 8 kita akan dapat 33. Jadi polanya adalah tambah 8. Jadi kalau secara nombor kita akan tulis operasi tambah dan diikuti oleh nombor, iaitu tambah 8. Dia ada operasi dan ada nombor. Mari kita lihat bagaimana untuk menulis pola dalam bentuk perkataan. Ini telah kita bincangkan secara detail dalam kelas kita dalam siri yang pertama. Perkataan menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Mari kita lihat pula bagaimana untuk menulis pola dalam bentuk ungkapan algebra. Kalau kita lihat daripada ungkapan algebra, nombor 1 adalah sebutan yang pertama ni 1, dan kita akan letakkan 1 iaitu untuk sebutan yang pertama. Tambah 8 adalah pola yang kita dapat tadi dalam bentuk nombor tambah 8. Lepas tu kita akan buat satu kurungan yang bermula dengan sifar. Jadi 1 tambah 8 darab sifar kita akan dapat 1. Kemudian nombor yang kedua daripada jujukan ini adalah nombor 9. Jadi 9, 1 adalah nombor yang awal tadi, nombor yang pertama. Sebutan yang pertama 1, tambah 8 adalah operasi pola dalam bentuk nombor yang kita dapat tadi, tambah 8 dan seterusnya kurungan 1. Seterusnya 17, nombor yang ketiga adalah 17, 1 tambah 8 dalam kurungan 2 dan seterusnya.
Kita dapati nombor yang di hadapan ni adalah nombor kita dapat daripada jujukan nombor yang diberi. 1 adalah nombor dalam jujukan nombor yang awal adalah nombor 1 tambah 8 adalah pola yang kita perolehi tadi. Jadi dalam kurungan kita akan berubah, nilainya sentiasa berubah. Okey, kita lihat 1 sifar 1 2 3 6. Okey, inilah yang kita akan andaikan sebagai N, iaitu suatu pemboleh ubah. Jadi apakah cara untuk menulis pola dalam bentuk ungkapan algebra? Okey, jadi kita akan dapat 1 tambah 8N dengan keadaan N sama dengan sifar. Okey, bermula dengan sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, mesti titik lebih daripada 3 titik di sini. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Tentukan pola bagi jujukan nombor 5, 8, 11, 14 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, ini adalah jujukan nombor yang diberi 5, 8, 11, 14. Jadi kalau kita lihat di sini polanya 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 kita akan dapat 14. Okey, bagaimana untuk menulis pola dalam bentuk nombor? Okey, jadi nombor kita perlu tulis operasinya tambah dan nombor apa. Okey, jadi kalau kita lihat sini nombor pola ditulis dalam bentuk nombor tambah 3. Okey, tambah 3. Okey, bagaimana untuk menulis pola dengan perkataan? Okey, menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, mari kita lihat bagaimana dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi kita lihat di sini 5 adalah sebutan yang pertama. Lepas tu diikuti 5 di sini adalah perkataan sebutan yang pertama, dan tambah 3 di sini adalah operasi yang kita dapat tadi, tambah 3. Okey, di dalam kurungan kita akan bermula dengan sifar. Okey, seterusnya 8, 5 tambah 3 dalam kurungan 1. Seterusnya 11 sama dengan 5 tambah 3 dalam kurungan 2. Okey, 14 sama dengan 5 tambah 3 dalam kurungan 3. Okey, yang berubah, nilai yang berubah di sini adalah nombor yang terletak di dalam kurungan. Jadi 5, 8, 11, 14 adalah nombor yang kita dapat daripada jujukan yang diberi. Okey, 5 adalah nombor yang pertama, tambah 3 adalah operasi yang kita perolehi sebagai pola. Dan sifar 1, 2, 3 sentiasa berubah. Kita akan andaikan dia sebagai pemboleh ubah. Dan biasanya kita akan wakilkan dia sebagai dalam huruf N. Jadi mari kita lihat pola yang ditulis dalam ungkapan algebra. Jadi 5 tambah 3 N. N di mana nilai yang sentiasa berubah, dan N bermula dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini N sama dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya untuk memberi kita kefahaman yang lebih faham lah kan. Okey, tentukan pola bagi jujukan nombor 2, 4, 8, 16 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, mari kita lihat penyelesaiannya. Okey, kita dapati 2 darab 2 dapat 4. 4 pula darab 2 dapat 8, dan 8 darab 2 dapat 16.
Okey, dia berubah daripada kecil ke besar dengan perubahan yang berganda, pertambahan berganda. Okey, jadi operasinya adalah darab. Okey, mari kita lihat bagaimana menulis pola dalam bentuk nombor. Jadi nombor kita akan ambil operasinya darab dan diikuti oleh nombor, iaitu nombor 2. Okey, sekarang kita akan lihat pola yang ditulis dalam bentuk perkataan. Okey, mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Okey, mari kita lihat pula bagaimana untuk menulis pola dalam ungkapan algebra. Okey, yang pertama kita perlu senaraikan dahulu supaya kita nampak polanya, iaitu yang di hadapan nombor yang tertulis. Okey, yang ditulis dalam jujukan yang diberi. Okey, kita lihat lagi. Okey, kalau kita lihat sini, di hadapan ini adalah nombor yang terdapat dalam jujukan. Okey, 2 adalah sebutan yang pertama dalam jujukan yang diberi. Okey, darab 2 adalah operasi yang kita perolehi sebagai pola lah, pola yang ditulis dalam bentuk nombor. Okey, kita akan dapati apabila dia punya pola darab 2, jadi kita kena letaklah di sini kuasa. Okey, di sini pemboleh ubahnya adalah akan menjadi kuasa bermula dengan sifar 1, 2 dan 3. Jadi ungkapan algebranya adalah 2 darab 2 kuasa N. Di sini sepatutnya adalah N. Okey, dengan keadaan N sama dengan sifar 1, 2 dan 3. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita akan lihat untuk 1.3.2, iaitu sebutan bagi suatu jujukan. Okey, sebutan ke N dan ditulis sebagai Tn. Tn adalah sebutan ke N. Okey, mari kita lihat contoh. Nyatakan sebutan ke-6 bagi jujukan nombor berikut. Okey, kita diberi nombor 3, 10, 17, 24. Okey, langkah yang pertama, tentukan pola jujukan nombor tersebut terlebih dahulu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, 3 tambah 7, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 7, kita akan dapat 24. Kemudian kita perlu lakukan dengan senaraikan sebutan sehingga sebutan ke-6. Sebab dalam soalan minta kita nyatakan sebutan ke-6. Jadi kita akan senaraikan dahulu sebutan yang pertama sama dengan 3. Sebutan yang kedua sama dengan 10. Sebutan yang ketiga sama dengan 17. Sebutan yang keempat sama dengan 24. Jadi untuk dapatkan sebutan yang kelima, kita akan ambil 24 tambah 7. Jadi kita akan dapat sebutan yang kelima sama dengan 31. Jadi untuk dapatkan sebutan yang ke-6, kita akan ambil 31 tambah dengan 7. 31 tambah 7 sama dengan 38. Jadi untuk sebutan yang ke-6 adalah 38. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Diberi jujukan nombor 75, 70, 65. Tentukan nombor 45 ialah nombor sebutan keberapa dalam jujukan itu. Okey, soalan ini minta kita nyatakan 45 tu sebutan yang keberapa dalam jujukan yang diberi. Jadi kita senaraikan dahulu pola bagi jujukan nombor yang diberikan. Okey, 75 tolak 5 dapat 70. 70
Tolak 5 dapat 65. Jadi polanya adalah tolak 5. Kemudian kita akan senaraikan sebutan sehingga nombor 45 tertera. Jadi kita senaraikan satu persatu. Sebutan yang pertama 75. Sebutan yang kedua adalah 70. Sebutan yang ketiga adalah 65. Sebutan yang keempat adalah 60. Sebutan kelima adalah 55. Sebutan keenam 50. Dan sebutan yang ketujuh adalah 45. Jadi kalau kita lihat di sini, sebutan 45 adalah sebutan nombor 45 adalah sebutan yang ketujuh. Jadi 45 adalah sebutan yang ketujuh. Okey, silap di sini, silap. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini. Dan sebagai rumusan, cikgu mengharapkan pelajar yang pertama dapat menyatakan pola dalam 3 bentuk, iaitu dalam bentuk nombor, yang kedua dalam bentuk perkataan, yang ketiga dalam bentuk ungkapan algebra. Seterusnya, pelajar dapat menyatakan sebutan bagi suatu jujukan yang diberikan. Sekian sahaja kelas kita untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi.